السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Ustaz Nawi, Haji Ismail, seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Muka surat 268 hadis 457. Kita masih lagi di bawah tajuk salah eh 457 betul Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya iaitu Al-Janazah tajuk Al-Janazah. Tepi tu buat nombor 8 solat musafir tu dak betul Ini tajuk yang ke-9, ni tajuk besar yang ke-9 iaitu berkenaan dengan Al-Janazah. Okey. Ingat salah ni bab tengok tepi tu solat musafir. Salah dia Okey. Ya sebenarnya bab jenazah bukan bab musafir bukan. Tajuk kecil yang keempat di bawah bawah tajuk jenazah ini, barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, maka Allah merindukan perjumpaan dengannya. Allahu akbar. Kita rindu nak berjumpa dengan Allah, maka Allah juga rindu pada kita untuk berjumpa. Hadis 457, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu. Ila akhiril hadis. Hadis ni panjang Okey, kita baca terjemahan dia. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan, maka Allah akan merindukan perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan benci pula perjumpaan dengannya. Lalu aku bertanya, Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksudkan? Adakah takut pada kematian? Benci tak boleh bertemu dengan Allah ni adakah dengan makna takut mati? Takut pada kematian. Sedangkan kita semua takut pada kematian. Buk mati takut belaka? Tak. Okay. Adakah itu maksudnya ya Rasulullah? Benci pertemuan dengan Tuhan? Baginda menjawab, tidak demikian. Bukan begitu. Melainkan kata Nabi, apabila seseorang mukmin diberikan khabar gembira berupa nikmat pada hari akhirat, keredaan serta syurganya, syurga Allah pada hari akhirat, maka ia amat merindukan berjumpa dengan Allah. Dan Allah pun akan merindukan perjumpaan dengannya. Apabila sebut akhirat, cinta akhirat. Rahman Allah dan syurga Allah, ingin pada syurga Allah.
ingin bertemu dengan syurga Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu maksudnya kata Nabi. Namun apabila orang kafir jika diberikan khabar gembira berupa azab dan kemurkaan Allah bagi orang yang tidak beriman, mereka benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengannya. Itu yang dimaksudkan. Okay. Dalam riwayat yang lain daripada Syurih bin Hani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan merindukan perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan benci pula perjumpaan dengannya. Dia berkata, lalu aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anhu. Yang datang berjumpa dengan Aisyah ni ialah Syurih bin Hani. Apabila dia dengar Abu Hurairah ayat begitu, lalu dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku berkata pada Aisyah, wahai ummul mukminin, aku mendengar bahawa Abu Hurairah menuturkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jika demikian maka kita akan menjadi celaka. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu. Jika sekiranya tak suka, maka Allah lagilah tak suka. Aisyah berkata, sesungguhnya yang celaka adalah orang yang celaka dengan sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak celaka ni kerana celaka berdasarkan kepada sabda Nabi. Maka Aisyah pun tanya, apa hadisnya yang Abu Hurairah cerita yang kamu kata jadi celaka habis? Syurih berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan merindukan perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan benci pula perjumpaan dengannya. Dan tak seorang pun di antara kita yang tidak takut pada kematian. Kata Syurih ni orang ulama tabi'in. Dia tak sempat dengan Nabi, dia sempat dengan para sahabat. Apabila dengar daripada Abi Hurairah rakyat kata je. Lalu dia merasa takut, sebab semua orang takut pada mati. Lalu dia pergi tanya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mendapat kepastian. Lalu dia kata pada Aisyah, di antara kita siapa yang tak takut pada kematian? Takutlah ke mati? Okay. Lalu Aisyah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti yang kamu faham. Aisyah kata bukan begitu maksud dia. Tetapi bila maksudnya ialah bila mata berlalak, nak mati dah ni. Dan dada sudah tidak berdetak-detak lagi. Iaitu dada pun tak berdenyuk dah. Jantung tak berdenyuk dah, senyap dah. Kulit dan jemari sudah membeku. Maka saat itulah, kata Aisyah, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Itu maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Takut mati semua, takut tak? Amalan tak tahu macam mana. Tetapi ialah apabila kita berada di penghujung usia, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka pada waktu itu bagaimana sikap dan pendirian kita dalam kita menghadapi sakaratul maut. Disebut di dalam hadis-hadis yang lain, apabila kita nak mati, kita semualah, bahkan semua manusia, maka akan ditunjukkan tempat kesudahannya. Hak beriman akan ditunjukkan syurga dengan penuh nikmatnya. Yang kafir pula akan ditunjukkan tempatnya di dalam neraka Allah yang sangat dahsyat.
Maka dalam keadaan yang seperti itulah orang yang beriman akan gembira bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan balasan yang Allah janjikan di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat. Dan Allah pun suka nak bertemu dengannya. Manakala orang-orang yang tidak beriman dan ahli maksiat yang durhaka akan Allah ditunjuk tempat kesudahannya, maka dia akan gerung untuk bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah, takut bertemu dengan azab dan akan menimpa dia. Maka disebut dalam satu riwayat, malaikat suruh keluar juga, suruh keluar roh tu. Roh dia tak mahu tubik lah tengok azab ni. Maka malaikat akan memukul dan memalunya dengan sehebat-hebatnya sehingga roh itu akan keluar juga. Tak tahan. Tapi kita hak hidup ni tak sedar dah ni. Ni sudah masuk macam alam ghaib dah. Dah orang pun tak nak cerita dah yang nampak gapo benda nak mati tak boleh nak ayat dah. Orang ni pekat tak boleh nak bercakap dah ni. Satu pekat kan orang nak mati dia tak boleh nak bercakap dah. Maka tak nak royak apa dah lah. Okey. Tapi Nabi SAW ada menyebutkan hal yang demikian. Apabila nak bertemu dengan Allah, dia akan takutlah apabila tengok azab. Okey. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang percaya pada Allah, percaya pada syurga, percaya dengan rahmat Allah, dia suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika dia hampir meninggal dunia, malaikat maut datang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah engkau," Tuhan suruh tanya, "adakah engkau nak tinggal di dunia ini selama-lamanya ataupun engkau memilih untuk bertemu dengan Allah?" Nabi kata, "Aku memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Kalau Nabi nak hidup bagi kiamat pun boleh. Okey. Nabi Isa tak hati-hati, ya. Dajjal pun tak hati, okey. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia suka dan bergembira dengan liqa Allah, bertemu dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sangatlah suka. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain, ketika dia nak mati, ketika berada di atas riba Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi menyebut perkataan akhir Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Allahumma ar-raqiq, Allahumma ar-rafiqul a'la." Itulah ucapan Nabi yang terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Tuhan, Engkaulah merupakan kekasih yang tertinggi." Kekasih yang tertinggi, al-a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sangat suka untuk bertemu dengan Tuhan. Apabila dia berpilih nak duduk sesama manusia ni ke nak bertemu dengan Tuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bertemu dengan Tuhan. Dan Nabi menyebut yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Allahumma ar-rafiqul a'la." Wahai Tuhan, Kaulah kekasih yang paling tinggi, yang paling utama dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku-buku sejarah ni ada juga yang tulis dia kata perkataan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummati ummati," umatku umatku, ketika bersama dengan Fatimah. Tetapi yang sahih sungguh yang ditahqiq oleh para ulama sejarah Islamnya ialah perkataan Allahumma ar-rafiqul a'la. Inilah yang paling sahih sebab ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Dua kitab yang paling sahih di atas muka bumi selepas Al-Quranul Karim. Hak lain tu riwayatnya tidak sahih. Antaranya dihurai secara panjang oleh seorang ulama
sejarah yang terkenal, iaitu Al-Mubarak Furi dalam kitab dia Ar-Rahiqul Maktum. Dalam kitab beliau ni, beliau mengatakan bahawa yang sahih sungguhnya, yang ada dalam Bukhari dan yang ada dalam Muslim, itulah ucapan yang akhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan dia meninggal di atas riba Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, masa dia sakit tu dia duduk atas riba Fatimah pun ada, cakap dengan Fatimah dekat nak mati jugalah, tapi tak akhir lagi. Mula-mula Fatimah menangis. Ni pun saat akhir jugalah. Tapi yang akhirnya yang ini. Lepas tu dia suka. Lepas Nabi wafat, Aisyah radhiyallahu taala anha tanya Fatimah, masa Nabi sakit teruk tu pasal apa Nabi bercakap bisik dengan kamu, kami tak dengar. Bisik dengan Fatimah, kamu menangis. Kemudian bisik kali yang kedua, kamu suka. Sebab apa? Lalu Fatimah kata, Rasulullah bisik kali yang pertama tu, dia kata, dia dengan sakit ini dia akan meninggal, akan mati. Sakit yang hari ini akan meninggal. Nabi sakit ni antara puncanya ialah kerana kesan racun. Kesan racun orang Yahudi racun dia di Khaybar. Nak dapat pahala syahid tu lah. Nabi sendiri pun Yahudi jahat tak jahat. Semua Nabi-Nabi ada yang dia bunuhnya, pelaku dengan macam-macam Yahudi ni memang jahat lah. Hatta terhadap Nabi kita SAW. Dan sakit itu membawa kematian. Aisyah kata dah suka pula pasal apa? Aku suka tu ialah kerana selepas itu apa tengok Nabi tengok aku menangis, Nabi bisik pula aku. Di kalangan keluarga Nabi ini yang akan paling cepat menurutku, akan bersama denganku ialah engkau. Akan matilah maknanya. Keluarga Nabi yang paling cepat mati, yang akan bersama dengan Nabi ialah Fatimah. Dan Nabi kata kamu akan menjadi penghulu golongan wanita di syurga. Berita gembira. Sebab tu dia senyum. Kelebihan Fatimah radhiyallahu taala anha menjadi ketua wanita di syurga. Tapi masa tu tak mati lagi. Kemudian selepas itu sakitnya kau teruk sehinggalah dia meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Aisyah cerita. Dan ucapan Nabi yang terakhir yang Aisyah dengar, Allahumma rafiqul a'la. Ingat pada Tuhan, ya kekasih yang paling tinggi. Tapi orang Syiah dia pegang ummati lah pasal Fatimah ni. Ada Aisyah dia tak akal. Jadi Al-Mubarak Furi dia menghuraikan panjang. Saya suka kitab sirah ni. Kalau nak beli buku sirah, mau tanya saya beli yang ni. Ar-Rahiqul Maktum, nama buku dia. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu 3 jilid kok. Ar-Rahiqul Maktum ni makna dia gelah yang ada minuman yang ada cok pada gelah tu. Biasa buku sejarah ni sebut sirah Nabi lah, macam-macam lah. Sirah Nabawiyah lah biasanya. Ibnu Hisham sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq sirah Nabawiyah. Banyak ulama agak karang sirah Nabawiyah. Tapi dia beri nama, tak beri nama sirah Nabawiyah, tapi dia panggil dengan Ar-Rahiqul Maktum. Dia ambil sempurna firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin. Tuhan sebut dalam surah Al-Mutaffifin, yusqawna min rahiqim maktum. Mereka di dalam syurga ini diberi minuman dengan minuman dalam gelah-gelah yang ada cok. Tuhan kata ada cok di
Gelah tu mana mahal lah, ada cok tau. Minuman lah ni kalau ada jenama ada cok mahal tau. Kedai-kedai kopi yang mahal-mahal ingat ke murah 15 riyal segelas. Cok tu mahal kopi yang mahal-mahal. Dalam syurga pun gitu kak, gelas yang ada copnya Tuhan kata. Maka daripada perkataan Quran ini Syekh Al-Mubarakfuri dia membuat nama buku sirah dia. Dan buku sirah dia ni oleh kerana keistimewaan yang banyak, di antaranya ialah keistimewaannya dia buat masuk riwayat-riwayat yang sahih saja dalam buku sejarah dia ni. Hak tak sahih dia tak ambil, dia tapih. Jadi kita orang awam ni molek baca ni dia tapih dah. Kalau kita baca hak lain tu kan ada bercampur dengan riwayat-riwayat yang tak sahih. Banyak juga riwayat-riwayat yang tak sahih. Dia menghuraikan pula sebabnya kenapa begitu begini pula dalam kitab dia. Antaranya dia sebutnya ialah kerana ucapan Nabi yang terakhir perkataan tadi ialah kerana ada sabit dengan hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain, manakala ummati ini riwayatnya tidak sahih. Itu contohlah okey. Sebab itu dalam tahun 1979 beliau mendapat anugerah Rabithah Alamil Islami dengan mendapat nombor 1 sebagai penulis buku sirah yang terbaik di zaman ini. Zaman inilah okey. Buku yang dipertandingkan yang dinilai oleh Rabithah Alamil Islami ini ada panel dia. Ada lebih kurang 170 buku sirah dalam pelbagai bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Urdu. Buku dia ni pula dia orang India tapi dia karang dalam bahasa Arab dan juga dia karang dalam bahasa Urdu, bahasa dia lah okey. Walaupun dia orang Arab, bahasa dia sangat cantik. Okey. Dan panel yang mengkaji itu mendapati dia adalah buku yang nombor 1 terbaik. Dan diterjemuh hari ini dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa kita. Jadi kalau nak beli buku sirah ini antara buku yang sangat baik. Okey. Melayu pun saya tengok terjemah ayo buah Arab juga. Ar-Rahiqul Makhtum juga yobo. Sebab kalau nak terjemah perkataan tu dengan kandungan tu macam tak berapa tu lah maknanya gelas yang ada minuman yang ada cop. Minuman yang sangat hebat lah, minuman dalam syurga. Sebagai bahasa simbolik dia letak tajuk gitu. Kalau kita baca buku dia ni macam kita minum air hok sedap macam dalam syurga, hilang dahaga, puas hati. Jadi kalau buku dia ni gitu kan, kalau kita baca puas hati dengan penghujahan yang kukuh, dengan dalil-dalil yang kukuh. Sebahagian buku sejarah ni tak ada dalil apa. Okey. Jadi buku beliau ni dia tapih dah. Tak sahih ke begitu ini dan dia menguatkan yang sahih. Contoh yang pernah saya sebut dulu, Aisyah umpamanya. Aisyah ni kalau kita belajar buku sejarah kita di sekolah ke apa ke, dia kata kahwin dengan Nabi ni, duduk dengan Nabi umur 9 tahun. Itulah yang masyhur dalam masyarakat orang Melayu kita. Tak. Tapi Al-Mubarakfuri ini buat kajian dengan lebih mendalam dan juga ulama-ulama lain. Berdasarkan kepada astronomi, berdasar pada hadis-hadis sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dia mendapati bahawa yang duduk dengan Nabi ni umur 9 tahun ni punca utamanya dia ambil daripada kitab Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni Sirah Ibnu Ishaq. Antara buku sirah yang paling awal dikarang. Tapi Ibnu Ishaq ni seorang ulama Syiah, orang Syiah. Oleh kerana buku dia pertama, jadi kita pun rajak juga. Termasuk Ibnu Hisham. Saya belajar dulu ijazah pertama, buku sirah ni tagnya Ibnu Hisham. Dalam sekitar 200 tahun, 300 tahun hijrah begitulah. Antara buku yang awal di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Aisyah ni pun dia ambil daripada Ibnu Ishaq juga. Orang kita baca Ibnu Hisham ni, tapi dia tak tahu Ibnu Hisham ni ambil mana. Ambil kat Ibnu Ishaq juga, iaitu ulama Syiah. Okay.
Ia kata Aisyah masa tu 9 tahun. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang dikaji oleh ahli sejarah ni, termasuk Al-Mubarakfuri, dia mendapati bahawa dalam Bukhari ada menyebut bahawa Asma menyatakan ketika hijrah umur dia 27 tahun. Masa hijrah umur dia 27 tahun, dan dia kata Aisyah ni muda daripada dia 10 tahun. Kalau masa hijrah dia umur 27, adik muda 10 tahun, jadi umur apa? 17. Tak? Aisyah ni bersama dengan Nabi tahun kedua hijrah. Tahun pertama tak bersama. Tahun kedua baru dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi. Jadi umur 18. Maka itulah pandangan yang paling betul, umur 18. Nabi wafat 9 tahun pula lepas tu umur dalam 27. Baru menasabah. Kalau umur 9 tahun ni dah jauh apa dah ni? Dah jauh 3, tak tahu ke benda lagi. Orang Arab pun learning ke zaman Nabi ke, ulama-ulama sarah ni buat kajian, tak ada kahwin umur je 3 ni. Tak ada. Hatta learning pun orang Arab walaupun dia sahib besar sikit pun tak kahwin umur darjah 3 ni. Orang Melayu pun tak ada. Mak-mak kita dulu pun umur 14, 15 juga. Okay. Jadi kajiannya berdasarkan hadis-hadis yang terperinci, yang paling sahih, maka dia letak di dalam kitab dia. Beli ada di bandar, ada jual. Ar-Rahiqul Makhtum nama buku dia. Cantik buku dia. Dan ada beberapa buku sirah lagi yang menarik, yang cantik. Dan pasaran banyak okay. Banyak. Sebab tu kita kena pilih buku ni. Yang pertama sekali kita tengok pengarang. Kena perhati, pengarang tu kena tengok. Biar pengarang tu seorang yang terkenal, yang dihormati, seorang ulama yang terkenal. Terjemahan pun tak apa. Okay. Ni orang tak tahu ke mana hala, tak tahu siapa dia menulis. Maka kalau kita baca ke ada benda yang melanggar dalil-dalil yang sahih. Okay. Banyaklah buku sirah ni dalam bentuk penceritaan, berlaku penambahan-penambahan yang pelbagai. Sebab tu kena tengok. Kadang-kadang buku Syiah orang terjemah, kita tak tahu kala baca. Okay. Ulama Khawarij yang karang, kita baca pemikiran dia, pemikiran yang melampau. Jadi kita akan jadi melampau. Kena tengok nama-nama pengarang tu yang betul-betul berkaliber, yang hebat dari segi sejarahnya, maka kita boleh beli dan kita baca. Okay. Kita tengok hadis yang seterusnya. Dalam keadaan biasa pun sepatutnya kita ada perasaan dalam jiwa kita nak bertemu Allah. Jangan tak mau mati. Janganlah dunia ini bersarang dalam sanubari kita sehingga cinta pada dunia sampai tak mau mati, tak mau bertemu dengan Allah. Jangan. Walaupun dunia ini berada di tangan kita, tapi jangan menguasai hati kita. Tak apa, kaya tak apa. Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Sulaiman kaya, tapi harta tu tak mempengaruhi dia sehingga dia lupa pada Allah. Tak. Harta itu dia guna untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sayyidina Uthman ibn Affan, Masjid Nabawi di zaman dia besar. Orang ada petikai dia macam mana nak besar ni Nabi buat ni. Dia kata, akhirnya dia kata, aku dengar siapa yang membina rumah Allah, baitan banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bina rumah dia, mahligai dia dalam syurga. Aku bina seorang je, dia kata. Pakai duit dia je. Masjid Nabawi zaman dia. Pakai duit sana Usman. Kalau tak ada PT nak lagu mana? Jadi ada PT ni tidak menjadi halangan. Okay. Tetapi hati tu jangan terlekat di situ sehingga lupa Allah, lupa ajaran Allah, tak peduli ajaran Allah, tu baru tak boleh. Okay. Hati sentiasa ingat Allah, ingat bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Dan kita mesti bergembira dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita baca hadis seterusnya, tajuk 5, berbaik sangka pada Allah di saat menjelang ajal.
dak menjelang ajar pun kena berbaik sangka dengan Allah. An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali qabla wafatihi bi thalathin, aku bersabda 3 hari sebelum baginda wafat. Sebelum 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut apa? Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena berbaik sangka. Sakit ke, terima ujian ke, kata para ulama, nak mati apa tak lagi, kena berbaik sangka dengan Allah. Maksud apa berbaik sangka dengan Allah ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu ketika menghuraikan hadis yang kita baca ini, maksud berbaik sangka dengan Allah ialah seseorang hamba itu hendaklah sentiasa berfikiran baik, berfikiran positif bahasa moden ini, dengan mengharapkan Allah sentiasa memberi rahmat kepadanya hinggalah hari akhirat. Kalau mati pun mengharapkan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dengan kita beriman kepadanya, dengan yakin kepada janji-janji Allah. Ya Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, maka wajiblah syurga, Nabi kata. Hadis ini kita dah baca dalam Sahih Muslim. Dalam Bukhari pun ada. Hadis yang lain Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dengan penuh keimanan dan keyakinan, dakhalal jannah, wajib syurga juga. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim dan sunah-sunah. Dengan sebab kita beriman pada Allah, percaya pada Allah, kita yakin dapat masuk syurga. Biar ada perasaan baik sangka dengan Allah. Sebab Allah dah janji dah begitu melalui lisannya Nabi SAW. Termasuk hadis yang telah kita baca dalam Sahih Muslim ini, yang juga ada dalam Bukhari. Nabi kata, hak paling akhir sekali masuk syurga ialah orang yang ada di dalam hati dia la ilaha illallah. Bahawa akhirat pula perkataan la ilaha illallah tu ada, tak batal. Tetapi buku suratan amal dia jauh mata memandang, tidak ada satu pun kebaikan. Jahat belaka. Yang para ulama kata tak tahulah orang yang macam mana ni, sebab tak ada kebaikan sikit. Jahat belaka. Tapi ada la ilaha illallah saja. Apabila habis tempoh azab dia, Allah mengeluarkan dia daripada neraka dan Allah berikan kepada dia syurga luas bagaikan dunia ini. Luas lagi lah maknanya, cuma nak goyak luah je. Tuhan buat perumpamaan, Nabi buat perumpamaan. Dan dikurniakan pula 10 kali ganda yang seperti itu. Itu hak paling common sekali. Hak ada la ilaha illallah. Lah kita ada la ilaha illallah belaka. Kena jaga la ilaha illallah ni, jangan batal sudah. Jangan syirik sudah. Tu kena jaga tu. Kena tahu mana syirik, mana tak syirik, takut batal. Okey. Kita kena yakin ini dengan janji-janji Allah dan janji Rasul. Dalam Quran Tuhan pesan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hari Jumaat terdengar ngomong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Sini gitu kok. La yamutanna, jangan kamu mati. Seorang kamu mati. Mati kita kan boleh kawal. Dah. Tuhan kata jangan mati melainkan dalam keadaan beriman. Mati tak nak kawal. Malangan mati. Ya. Maka para ulama kata maksudnya ialah kita mesti dalam keadaan beriman semua. Dalam keadaan bertakwa semua. Sebab mati tak tahu bila. Dalam tidur boleh mati. Tak.
Bilang tidur. Gerak pagi subuh, rumah gerak ada dah. Amal mana begitu? Tak. Kena serangan jantung, rebah kat habis lalu. Rebah dalam bilik air, nak bersuara pun tak boleh dah. Keluarga jumpa, biru dah. Tak. Bila-bila masa boleh. Ada Tuhan kata jangan mati ni, nak buat lagu ni. Kena beriman sokmo, kena bertakwa sokmo. Mati bila-bila pun tak apa. Termasuklah berbaik sangka dengan Tuhan ni, biar kita berbaik sangka sokmo. Mati masa-masa mana pun dalam keadaan kita berbaik sangka dengan Allah. Bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah memasukkan syurga dengan rahmatnya, dengan kita minta rahmat Allah. Dengan kita beriman, kita bertakwa, moga-moga Allah beri rahmat pada kita. Dengan rahmat inilah kita layak masuk syurga Allah. Kita masuk syurga ni bukan dengan amalan kita, Nabi kata. Para sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, kata Nabi. Bukan dengan amalan, tetapi masuk dengan rahmat Allah. Kalau nak bayar dengan, nak masuk syurga dengan amalan, tak ada amalan kita. Semayang kita, puasa kita tak ada. Nak bayar mata kita sebiji ni pun tak ada. Okay. Tapi kita masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah itu kena beriman, kena patuh pada Allah, patuh ajaran Nabi. Maka dia beri rahmat pada kita. Dengan rahmat inilah akan dapat masuk syurga Allah. Walaupun amalan kita kurang, kita bersangka baik dengan Allah. Yang wajib kita buat, yang sunat sekadar kemampuan kita. Taing dak gerak, dak buat. Taing rajin, buat. Sekadar kemampuan. Yang makruh, cuba elok. Yang haram, tinggal terus. Yang sunat, atas kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah sekadar kemampuan kamu. Tak. Masa muda gagah, boleh semayang sunat banyak rakaat. Dan tua, sakit kaki, sakit pinggang, tak tahan dah nak buat banyak. Tak. Dan nak masuk syurga macam mana? Dengan mengharapkan rahmat Allah, keampunan Allah. Tak. Okay. Yang wajib buat, yang haram kena tinggal. Yang sunat sekadar kemampuan. Yang makruh ikhtiar sekadar kemampuan meninggalkan. Yang harus terpulanglah. Okay. Yang wajib semayang, lagu mana sakit pun semayang. Saya pernah sebut dulu ada seorang mari tanya nak macam mana, dia kata ayah dia ni tak boleh semayang. Tua 80 itulah. Tak boleh semayang. Sakit gout lah. Sakit gout. Duk tak katil tu, cucu-cucu cicit mari tu tepik dah pijak tak katil. Kocok katil tu tepik dah ya sakitnya. Yang kau abak tu tarikkan selimut tu tepik dah. Sakit. Jadi anak cucu ni apabila dia tak mau semayang, suruhlah semayang. Dia jawab apa? Dia kata toki sakit wang. Damu tuai esok sakit mu tahu lah bang. Ada semayang nak setara. Memang nak bergerak tu payahlah. Anak cucu pula tak apa cara nak ambil air mayang. Dia ni mengajar Al-Quran. Belajar pondok dua yang guling. Haji arwah. Mengajar Quran. Pandai Al-Qurannya. Mayang pun nak tinggal lah pakai kain serbang apa tu lebah lah maknanya. Apabila sakit tinggal. Tinggal ni kerana dia tak faham tadilah. Sebab ilmu tadi. Ilmu tadi tak apa nak mendalam ni, dia kira tak boleh nak berdiri ke ada mayang lalu. Padahal semayang ni boleh dalam keadaan duduk. Boleh dalam keadaan terletang. Iyalah sakit kaki betul lah. Suruh nak ambil spray dah. Spray je lah. Boleh semayang dalam keadaan terletang, tak apa. Kepala ngadap kiblat ini. Mengiring pun boleh. Duduk congok pun boleh. Nak ambil air semayang pun payah. Tak perlu air banyak. Kita dah belajar buat wudu dulu. Air segelas pun cukup dah. Kalau spray tu kak, saya ingat arwah mak saya sakit setahun yang lalu. Spray tu penuh tu besar ni tu, beberapa kali semayang fardu boleh ambil.
Tak habis pun kita seperi, bersatu seperi itu untuk sekali semayang. Apabila keduk di kulit dia, kita boleh acer kata. Pas semayang lah. Semayang ni, Nabi kata, kalau kamu tak mampu berdiri, duduk. Hadis ni kita dah baca dulu. Apabila tak mampu duduk, terletang. Tak mampu terletang, baring. Kalau tak mampu juga, dengan kelopak mata, Nabi kata. Itu yang sahih sampai kat tu. Okey. Dengan kelopak mata pun nak gerak apa dah? Dengan kelopak mata. Diri, celak. Rokok, kejang sikit. Sujud, kejang habis. Dengan isyarat je. Kelopak mata ni sebagai isyarat. Sebahagian ulama, mazhab luar daripada mazhab kita, kewajipan semayang fardu ini hinggalah kepada kelopak mata je. Kalau kelopak mata pun kita tak mampu, barulah tak wajib semayang. Kemalangan, dia buku habis oleh doktor, dengan mata-mata punya buku. Kepala pun buku habis. Ya. Tu kita tengok kemalangan. Kaki pun dia gantung. Mulut pun nak cakap pun tak boleh, dia balut habis. Maka kalau siapa peringkat yang macam ni, maka tidak ada lagi taklif semayang pada dia. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan kitab-kitab fiqh kita, dia heret jauh lagi. Semayang ni dia kata mengikut kemampuan. Kalau seluruh anggota tak mampu dah, tapi kita masih hidup, hati kita masih ingat, kena semayang juga dalam hati. Dah hari semayang tak ada apa pun, tak apa, semayang menghormati waktu. Sedar pula, qada balik. Kena semayang juga walaupun dalam hati. Ini sudah menjadi, ini adalah ijtihad ulama dalam mazhab kita. Dalam hadis sungguh siapa kat kelopak mata je. Maknanya kalau kelopak mata tak ada lah Nabi dah oyak dah lepas tu. Okey. Sekat tu je Nabi oyak. Jadi ulama lain tu dia tengok berdasar pada hadis kau dah tu je. Kelopak mata begitu gini tak dalam hati tak ada oyak dah. Kalau sakit begitu sekali, barulah menurut sebahagian ulama'nya sudah tidak ditaklifkan lagi semayang. Jadi kalau kita nak semayang juga, lagi baik. Sebab apa berlaku tadi? Rupa-rupanya dia tak tahu boleh semayang dalam keadaan sakit tu, boleh terletang. Dia ingat kena bangun semacam. Bangun memang tak boleh, sakit kau. Anak cucu mai dekat, setuh je lembek, tidur atas lembek tebal. Setuh lembek tak setuh dia pun, tepik dah. Sakit kocok sikit ni. Allahu akbar. Patutnya masa begitulah kena semayang, mati kan. Okey. Wazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam Quran. Ingat Allah, maksudnya semayang. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Quran royak gitu, hadis pun gitu juga. Okey. Kalau tak mampu juga dengan kelopak mata dalam hadisnya. Kalau tak mampu juga, sebahagian ulama baru habis taklif semayang. Tapi ulama dalam mazhab kita dia agak panjang lagi. Kalau hati sedar pun wajib juga kata. Dalil sungguh tak ada. Terpulanglah. Serah. Memejam mata jenazah dan mendoakannya. Panjang kot adik ni, kita baca minggu hadapan pula insya-Allah. Berbaik sangka dengan Allah ni, kata para ulama, bukan saja syurga hari akhirat lah. Atas dunia pun banyak dalil-dalilnya. Masa mati tu ialah nak mati. Masa sakit biasa pun berbaik sangka dengan Allah. Kena musibah dan malapetaka, kena baik sangka dengan Allah. Tuhan beri musibah ni, beri sakit ni, kita kena yakin dalam hati kita ada sesuatu hikmah yang Allah nak beri pada kita. Boleh jadi kita ada kesalahan yang kita pun tak ingat. Tuhan nak ampun kita dengan dia beri sakit. Kena mari gitu. Sebagai tanda husnuzan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak menghapuskan kesalahan kita. Kita redha.
Kalau tak ada kesalahan, boleh jadi Allah nak menaikkan darajat kita di hari akhirat. Sabar menghadapinya. Okey. Musibah, malapetaka, okey. Tuhan beri miskin, sabar. Kai pagi, makan pagi. Kai petang, makan petang. Orang lain nampak relax je tak. Duit banyak. Beli tanah sana, beli tanah sini, buat rumah sana, rumah sini. Mau sewa 60 lebih itu. Dah, ni pun rumah pun sewa dengan orang. Tak ada rumah sendiri lagi. Pun kena berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi Tuhan beri inilah yang terbaik untuk kita. Bukan boleh jadi, ini yang terbaik untuk kita. Usaha dah. Boleh jadi kalau Tuhan beri kaya aku ni, jadi syirik tahu. Boleh jadi lupa Allah, tak ingat Allah. Nak mari surau tak boleh dah. Dah kaya businessman, syarikat ada 5-60 syarikat. Tak ada dah nak mari. Pada main sibuk begitu je. Siang dan malam jadi sibuk pertemuan ni di hotel sana, di hotel. Tak ada dah nak mari surau, nak mari dengar Sahih Muslim pun tak ada. Dah. Jadi alhamdulillah beri sekadar yang ada, kita masih berpeluang. Tapi kalau Allah bagi ada harta banyak, kita guna untuk kebaikan pula yang boleh membawa bekalan kita hari akhirat. Allah beri ni kita kena ingat dia ada hikmah yang besar. Para ulama sebut setengah orang tu Allah uji dengan miskin sebab Allah tahu dia mampu menghadapinya. Kalau beri kaya dia tak mampu. Kaya miskin ni ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata semua manusia diuji mereka. Boleh jadi kalau dia uji dengan kaya, tak ingat ke Tuhan. Maka Allah uji dengan miskin, dia sabar, dia boleh menghadapi. Setengah orang Allah tak bagi miskin, bagi kaya. Sebab dia boleh tahan dengan ujian kaya. Kalau beri miskin, boleh jadi dia tak tahan dengan ujian miskin. Boleh jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis pun Nabi ada sebut, kefakiran ini boleh mendekatkan seseorang dengan kekufuran. Tak redha dengan Tuhan, marah ke Tuhan. Jadi ada hikmah belaka. Yang pentingnya kita ni husnuzan dipanggil, bersangka baik dengan Allah, maka semuanya akan jadi baik pada kita. Sihat kau kita, sakit kau kita, kaya kau kita, miskin kau kita bersyukur pada Allah, ingat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dengan amalan kita memang tak padang nak masuk syurga Allah. Maka dengan itu insya-Allah Allah beri rahmat pada kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah pada hari kiamat kelak. Sekadar itu saja kuliah kita, 2 hadis saja malam ni. Sebelum kita solat, ada pengumuman sikit. Di minggu yang lalu kita ada buat mesyuarat jawatan kuasa surau, ada cadangan untuk kita rombok ni sikit. Ni ada stokor ni kat Tok Imam tu dengan sini. Jadi kalau tak ada stokor ni, kawan-kawan kata boleh muat pula 10 orang sini. Terutama bulan puasa lagi lah. Jadi kita nak buat ni sebelum puasa. Jadi orang belah ni pun dah nampak Tok Imam. Dah nampak Tok Imam pun dah apa sah mayang tapi nak tengok Tok Imam ni. Okey. Jadi kita nak buang ni stokor, lepas tu kita nak repair sikit, nak bagi comel apa permulaan ni. Okey. Jadi kalau ada sesiapa nak beri sumbangan, boleh beri pada bendahara kita, banding, ada tak banding? Ataupun saudara SU kita. Dia kata imam pun tak apa Okey. Siapa nak beri sumbangan bukan malam ni lah, tak OVT lagi dah. Malam-malam yang akan datang, seminggu 2 lagi. Apabila nampak benda ni diroboh apa gitu, nak bagi sumbangan, bolehlah Saya dipahamkan oleh tukarnya, ada 1000 juga nampak cek stokor pun. 1000 juga. Jadi siapa nak beri sumbangan, ini termasuk dalam sedekah jariah yang boleh kita tengok apabila kita bawa di hari akhirat. Kita mati pun betulan masih diguna lagi surau ni.
hingga akan datang, maka pahala itu akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Sekadar itu saja kuliah kita malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.